Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan bin Isa, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid PPD Manjung. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membuat resensi buku iaitu bertajuk Andainya Ini Takdir Yang Kupilih, Global Dream Right, iaitu buku yang ditulis oleh Anita Yusof, dan penerbitnya juga adalah Anita Yusof. Yang tebal buku ini adalah 198 muka surat, iaitu diterbitkan pada tahun 2017. Mungkin resensi orang lain berbeza dengan saya sebab mungkin atas minat. Sebab saya berminat dalam buku bidang kembara, mungkin minat asal saya pun dalam kembara ini. Jadi bila saya membaca buku ini, saya rasa saya bersama dengan penulis di dalam aktiviti kembaranya itu. Jadi saya kenalkan dulu biodata penulis. Penulis ini ialah Anita Yusof yang dilahirkan di Batu Pahat, lulusan ijazah sarjana muda pendidikan sains sukan Universiti Sultan Idris dan juga sarjana pendidikan jasmani dari Universiti Melaya. Merupakan seorang pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, dan pada masa dia menulis buku ini, dia masih lagi bekerja, tetapi semasa dia membuat kembara, iaitu cerita tentang buku ini lebih kepada kembara Anita Yusof menakluki dunia, dengan bermotosikal. Pada masa ini dia bercuti setahun tanpa gaji. Baik, sebelum memulakan kembara GDR ni, Anita Yusof ni pernah melakukan solo ride ke negara-negara seperti Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Brunei, Indonesia, Filipina, China, Nepal, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Afghanistan. Jadi dengan pengalaman ride solo itu bermotosikal, beliau berani untuk menjadikan beliau seorang wanita Muslim yang pertama mengelilingi dunia. Okey, berbekalkan pengalaman mengembara dan backpacking ke banyak negara, beliau mengorak langkah lebih jauh dengan membuat pengembaraan solo mengelilingi dunia menaiki motosikal Yamaha FZ150 yang digelarkan sebagai GD, sempena nama Golden Dream Ride yang dilaksanakan oleh Anita ini. Dan dia akan bergerak ke 4 benua, iaitu 40 negara dengan melintasi 65,369 km selama 370 hari. Lebih pada setahun 5 hari jarak yang digunakan oleh Anita untuk mengembara mengelilingi dunia. Jadi buku ini adalah buku siri pertama daripada yang telah diterbitkan. Setakat ini ada 3 buah buku. Saya meletakkan buku ini sebagai asas kepada sesiapa pembaca yang sudi untuk membaca buku ini, untuk memulakan rasa mengembara, kepayahan mengembara dan susahnya, cabarannya wanita ini mengembara, yang boleh seolah-olah kita berada dalam kembaranya bersama dengan beliau. Buku ini menceritakan pengalaman suka duka Anita dalam mengejar impiannya untuk melakarkan sejarah dunia sebagai the first Muslim woman who rode solo around the world on a motorcycle. Buku ini memfokuskan tentang persiapan sebelum memulakan kembara dan perjalanan Anita bermula daripada Seattle, Amerika Syarikat ke Kanada, Alaska dan kembali semula ke Amerika Syarikat hingga ke San Diego dengan jarak 5,880 km, iaitu untuk siri pertama buku ini. Okey, penggambaran Anita bermula pada 11 September 2015. Anita bertolak penerbangan melalui Vietnam, Ho Chi Minh, dan daripada Ho Chi Minh ke Haneda, Jepun, kemudian untuk ke Seattle, Amerika Syarikat, yang mana pengalaman semasa di Jepun lalai kerana melihat jam, mengikut jam masa Malaysia, tertinggal flight dan akhirnya dia terpaksa tunggu sehari lagi untuk flight ke Seattle, Amerika Syarikat. Itu pengalaman pertama dan cabaran pertama Anita semasa memulakan kembara beliau. Okey, di Amerika, di Seattle, beliau tinggal di rumah rakannya, iaitu host di Seattle, iaitu Suzy, untuk urusan clearance motosikal daripada custom. Anita telah pun membuat persiapan awal, yang mana setiap tempat yang dia akan pergi, dia akan memilih ataupun mencari seorang host untuk memastikan untuk dia ada di tempat penginapan dan menjadi rujukan kepada beliau untuk meneruskan kembara. Okey, pada 16 September
Pada 16 September, Anita bergerak daripada Seattle ke Alaska, USA di utara Kanada, dan pergerakan pertama bermotosikal ini penuh dengan cabaran sebab semakin ke utara semakin sejuk, dan semasa dalam perjalanan beliau melihat suasana yang cukup indah dan cukup cantik. Beliau lebih berminat kepada alam semula jadi, dan dengan pemandangan indah yang ada di Kanada itu menjadikan dia satu perasaan yang sangat takjub tentang kebesaran Allah. Okey, cabaran besar yang dihadapi di awal perjalanan adalah visor helmetnya, visor topik leathernya terkena batu. Akhirnya menyebabkan pecah cerminnya, menyebabkan dia sangat kesejukan, tetapi dia meneruskan perjalanannya kerana tiada tempat untuk membaiki kerosakan itu. Dalam keadaan yang sejuk dan terketal-ketal, dia meneruskan cabaran dia. Beliau menghayati pemandangan indah musim luruh yang berwarna-warni sepanjang perjalanan ke Alaska, USA di Kanada itu, dan didapati bahawa orang di sebelah Kanada ini, rakyat tempatannya adalah mempunyai pendapatan yang tinggi ataupun berkeadaan yang mewah kerana penduduknya yang tak ramai di negara itu. Kaum pendatang yang banyak bekerja di situ, tetapi kaum asalnya lebih mewah, yang setiap rumah ada karavan dan juga bot, walaupun di rumah yang berada di kawasan tanah tinggi. Hari pertama dia tidur di kemah dengan kesejukan yang amat sangat, iaitu tempat awam Legacy Park di pekan kecil Ashraf, kerana hotel yang murah pun tidak mampu oleh poketnya. Lagipun di awal perjalanan dia cuba berjimat sebab dia tidak tahu apakah kos yang mendatang yang mungkin lebih memerlukan. Seterusnya perjalanannya ke Prince George, Kanada, menginap hostnya bernama Kelly Roston, seorang adventure rider. Kelly banyak memberi nasihat perjalanan menuju Alaska dan ancaman beruang grizzly di Kanada. Kagum dengan Kelly kerana kepercayaan kepada Anita walaupun baru dikenali dalam tempoh 24 jam. Beliau boleh minta Anita tinggalkan kunci di rumahnya di tempat yang khusus dan tinggal jika hendak keluar daripada rumahnya. Menunjukkan kepercayaan kepada sesama pengembara walaupun baru dikenali dalam tempoh 24 jam. Ujian pertama yang semasa dia menunggang tadi, kerana cermin visornya retak, itu menyebabkan dia rasa tekanan ataupun kesakitan yang amat sangat di bahagian tengkuknya, iaitu bahagian lehernya, yang mana mungkin menahan sejuknya angin dan juga menahan tiupan angin yang kuat. Kesejukan itu menyebabkan berlakunya kesakitan yang sangat sakitlah, tetapi beliau meneruskan juga perjalanan bermotosikalnya. Okey, 19 September 2015 beliau telah sampai ke Alaska. Alaska adalah kawasan di utara benua Amerika Utara, iaitu Amerika Syarikat yang berada di atas negara Kanada. Dan tempat ini sangatlah sejuk, dan beliau merasa bangga kerana menjadi sejarah dalam hidupnya boleh sampai bermotosikal ke kawasan yang paling sejuk di utara ini. Ujian kedua hampir melanggar beruang hitam yang besar, tetapi dia sempat menjarakkan diri daripada beruang itu, dan dia berasa lega dan selamatlah. Bermalam berkemah di kawasan perkelahan, satu pengalaman yang mungkin tiada lah di negara kita, ialah bila sepasang suami isteri lesbian, iaitu sesama perempuan yang tidur di karavan, tetapi sikap murah hatinya seperti biasa, dan dia bersikap bahawa itu negara orang, kita ikutlah apa yang ada di negara orang, tetapi diharap tidak berlaku di negara kita. Dan mereka memberi bantuan dengan memberi 3 helai selimut tebal kepada beliau walaupun baru mengenali beliau. Ujian ketiga ialah gangguan beruang pada 12 malam. Pada malam itu apabila beliau terlupa untuk membersihkan kawasan memasak beliau, kerana beruang grizzly ini boleh menghidu bau makanan sejauh 30 km. Sepatutnya bekas makanan dan pakaian memasak perlu diletakkan atau digantung jauh daripada kemah.
Beliau menggigil takut, jadi beliau berserah kepada Allah dengan baca ayat Quran dan doa sebanyak-banyaknya, dan alhamdulillah diselamat. Kerana pada masa itu juga hujan turun dengan lebat dan beruang itu pun beredar daripada kawasan itu. Sepanjang di Alaska dan Kanada, beliau melihat glasier yang terbesar di dunia, yang boleh dilihat daripada jalan raya Salmon Glacier, yang mana glasier ini berwarna-warni, dihiasi dengan pepohon musim luruh dan pergunungan Rocky dan British Columbia yang dilalui olehnya. Seterusnya, Anita banyak tidur di kawasan rumah hos dan bandar-bandar yang dilaluinya. Anita membalas budi baik hos yang menumpang tidur, yang dia tumpang tidur itu, dengan memasak makanan Malaysia dan sangat disukai oleh mereka. Akhirnya terpaksa juga Anita ke klinik atas nasihat rakan hosnya kerana kesakitan yang sangat kuat di lehernya, dan beliau terpaksalah membayar dengan kos yang agak tinggi juga berbanding dengan negara kita. Namun Anita tidak mahu mengalah. Hutan pine yang sejuk hinggalah ke gurun panas GDR perlu diteruskan. Golden Dream Ride perlu diteruskan. Minat yang mendalam kepada alam ciptaan Allah dihayati sepenuhnya oleh Anita sepanjang perjalanan. Mula sentiasa dengan memuji nama Allah, bertasbih dan zikir atas kebesaran yang ditunjukkan, keindahan ciptaan Allah yang mungkin tidak akan dapat diulang lihat lagi. Perjalanan ke selatan melalui Portland, Red Spot, Eureka, Little River, Lake Toha, Bishop, melalui British Columbia, Kanada berubah dari sejuk ke kawasan panas. Negeri Utah dan di Las Vegas, Amerika, melalui Death Valley National Park yang paling panas dan kering, paling kurang tumbuhan dan keindahan Zion Gunung Batu Merah, jingga yang membanggakan negara Amerika Syarikat. Grand Canyon National Park pada 11 Oktober 2015, beliau telah sampai ke Grand Canyon yang indah itu, yang mana dia melihat kesan hakisan angin, dulu hawa panas dan sungai sejuk beratus juta tahun itu membentuk satu pemandangan yang cukup indah. Semua ini diabadikan dalam foto-foto yang menarik. Okey, seterusnya cabaran dan pengalaman Anita yang boleh kita pelajari daripada buku ini. Walaupun buku kembara, kita merasakan pengalaman cabaran Anita, kita juga boleh mempelajari banyak perkara daripada buku ini. Pertama, untuk membuat sesuatu yang besar, perancangan perlulah dibuat dengan teliti. Kajian mendalam negara yang akan dilawati meliputi perjalanan, kemudahan, undang-undang, iklim, tempat menarik dan ancaman bahaya. Mendapatkan maklumat dan nasihat daripada website, Facebook, kelab-kelab rider dunia banyak memudahkan perjalanan Anita mengembara, terutamanya dari segi keselamatan diri. Yang kedua, pengalaman mencari penaja. Banyak janji tetapi janji banyak tinggal janji sahaja. Syarikat Yamaha dan juga syarikat GV yang adalah syarikat luar negara yang menaja. Syarikat tempatan tiada yang berani untuk menaja perkara yang mungkin dilihat mereka agak mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi syarikat luar negara mampu menaja, dan mereka menggunakan kesempatan ini untuk mempromosi produk mereka. Semua urusan dibuat sendiri oleh Anita dan tidak mampu upah, kerana upah pengurusannya adalah lebih tinggi berbanding dengan kembara-kembara yang lain. Yang ketiga, perlukan motivasi diri yang tinggi. Kerana lebih banyak yang ingin melihat beliau gagal dari berjaya. Beliau tekad untuk jadi wanita Muslim pertama mengelilingi dunia secara bermotosikal. Ada cemohan yang memberi tempoh beliau hanya boleh bertahan 1 bulan sahaja, terutamanya dari segi rider lelaki, kerana ego lelaki melihat mungkin wanita tak akan boleh melakukan perkara seperti ini. Ketiga kembara perlu berani, kuat semangat dan berserah kepada Allah. Pada Anita bersendiri tapi tidak sunyi, kerana rasa itu dia Allah yang beri. Berserah atau tawakal kepada Allah dan sentiasa berasa Allah sentiasa bersama menjadikan dia lebih berani. Seterusnya, keempat, menjaga hubungan dengan orang keliling. Doa mereka diperlukan untuk mengiringi perjalanannya. Memulihkan hubungan dengan ibu yang telah lama beliau tidak menjenguk di Johor atas kisah silam yang tidak dapat diceritakan. Restu ibu perlu untuk sesuatu perkara besar yang akan dilakukan. Tambahan lagi, perjalanan ini belum tentu kembali. Emosi perlu dikawal dengan baik, tenang dan membuat keputusan.
berani dan sentiasa menjaga hubungan baik dengan kenalan baru yang dikenali. Yang kelima, hubungan persaudaraan yang tinggi, brotherhood, bikers, ditunjukkan dalam perjalanan beliau. Pengembara bermotosikal terutamanya di Kanada akan menghulurkan tangan kiri sewaktu memintas motosikal beliau. Salam maya sebagai salam maya. Biker lain saling membantu info dan nasihat perjalanan. Begitu juga hos yang menyediakan penginapan sangat murah hati dan menghormati apa yang Anita lakukan. Kenalan baru yang sangat ambil peduli dengan memberi selimut, hadiah sleeping bag dan kenalan seperti Marta yang sanggup mengembara bersendirian seperti Anita tetapi dengan kenderaan yang lebih besar lah. Tetapi mereka sangat menghormati apa yang Anita laksanakan. Yang keenam, Anita tidak abaikan solat. Hanya pada Allah saja tempat beliau mengadu. Bersendirian di luar negara, Anita terpaksa menyuruh solat kerana tidur di dom yang bercampur dengan bikers yang lain. Takut nanti menjadi satu yang pelik bagi bikers luar negara. Dan pernah solat dalam tandas besar dan bersih supaya tidak mengganggu rakan-rakan bikers yang lain. Kerana dia solat bertekung, takut nanti terkejut bikers yang lain. Tapi pernah terjadi, dia tengah bersolat, bikers wanita daripada negara lain masuk dan dia tak kisah pun, mereka menghormati apa yang Anita lakukan. Walau bagaimana susah dan payah sekalipun, Anita mesti menunaikan solat. Dari segi pemakanan, yang ketujuh, Anita menjaga halalnya makanan dengan masak sendiri dan mencari makanan vegetarian. Jika ditawarkan oleh hostnya, ada yang memang sedia belikan makanan halal untuk memastikan Anita makan bersama mereka. Sambutan istimewa daripada rakyat Malaysia yang berada di luar negara dari segi penyediakan makanan, penginapan dan memberi sumber kewangan tanpa mengira bangsa. Berada di luar negara, rakyat Malaysia jadi satu. Tiada beza antara bangsa Melayu ke Cina, India yang berada, yang dia jumpa, semua memberi sokongan dan kewangan kepada beliau semasa berada di sana. Satu yang paling diingati ni ialah pengalaman berjumpa dengan Joyah Vegas, seorang perempuan Melayu yang berjaya sebagai usahawan dalam bidang penginapan dan business minded yang mengembara. Tetapi dia tidak setuju dengan Anita yang mengembara. Pada beliau, mengembara itu membazir katanya, kerana dia lebih kepada keuntungan bisnes. Tetapi dia menyambut dan melayan Anita yang cukup baik. Dan satu budaya negatif yang ada di Las Vegas yang dinyatakan oleh Joyah Vegas ini ialah sekolah bekalkan pil pencegahan kehamilan untuk pelajar perempuan dan kondom untuk pelajar lelaki. Menunjukkan teruknya budaya di Las Vegas ini, iaitu pusat perjudian terbesar lah di kawasan gurun Mohave yang dipenuhi dengan semak samun kaktus itu, tetapi terdapatnya kawasan perjudian yang besar. Okey, di bandar Termakula, Deborah berjumpa dengan rakyat Malaysia yang mana walaupun berpangkat besar, berjaya dalam bisnes, tetapi mereka sangat baik dan tidak berlagak dan sanggup turun padang ketika membuat kerja bawahan. Dan satu yang boleh dicontohi ialah mereka sanggup menggantikan pekerja bawahan jika pekerja bawahan itu ada masalah kesihatan dan sebagainya. Maksudnya budaya di kawasan itu, siapa besar dan siapa pekerja bawah pun dikira sama saja, tetapi masing-masing memainkan peranan, masing-masing ikut tugas yang telah diberikan. Jadi itu perjalanan sepanjang Anita sehinggalah beliau ke kawasan yang paling selatan di Amerika sebelum bergerak ke kawasan Amerika Latin, iaitu pada buku Global Ride untuk siri 2 nanti akan diterangkan tentang perjalanan Amerika Latin Anita ke Amerika Latin, iaitu Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica dan juga Panama. Kesimpulannya, buku ini banyak mendedahkan situasi sebenar, budaya dan fizikal negara dan tempat yang dilawati oleh Anita. Bila membaca, seolah-olah kita ada bersama penulis di lokasi yang diceritakan. Seterusnya, ketekalan wanita bernama Anita ini menjadi motivasi kepada pembaca untuk tidak cepat mengalah untuk mencapai cita-cita yang diidamkan. Yang ketiga, yakin Allah sentiasa ada di sisi mempermudahkan hamba yang sentiasa mengingatinya. Yang keempat, menjaga hubungan baik dan bersangka baik dengan semua orang, banyak memberi manfaat kepada kehidupan seharian. 5, perancangan yang baik menghasilkan keputusan yang baik. 6, persaudaraan yang baik. Rakyat Malaysia di luar negara tanpa mengira bangsa dan agama, tetapi lebih kepada bangsa Malaysia.
Semakin jauh berjalan, semakin luas pandangan dan mendekatkan lagi kita kepada Allah Maha Pencipta. Kagum dengan keindahan dan kesempurnaan ciptaan Tuhan yang dikurniakan. Berakhir di San Diego, Amerika. Sebelum ke Amerika Latin, Anita bergerak untuk siri yang kedua, diterangkan dalam siri kedua, iaitu buku ini ada siri kedua dan juga siri ketiga. Siri kedua iaitu perjalanan di Amerika Tengah, iaitu melibatkan negara yang saya sebut tadi lah, Mexico, Nicaragua, Panama. Dan siri yang ketiga ialah melibatkan negara-negara Amerika Selatan, Bolivia, Brazil, Argentina, Chile, dan juga negara-negara lain lah di situ, dan mana cabaran yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi, tetapi berjaya ditempuhi oleh Anita. Itu saja resensi buku daripada saya. Terima kasih, dan saya harap pembaca yang ingin membaca buku ini boleh dapatkan terus daripada Anita. Boleh hubungi beliau depan Facebook beliau, iaitu Anita Yusof, sebab dia tidak dijual di buku kedai-kedai buku, mesti beli kepada beliau terus. Yang dua buku ni saya beli terus daripada tangan beliau. Yang ini saya melalui post lah, beliau post kepada saya. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih kepada STP kerana memberi peluang untuk saya membuat resensi buku ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.